Okay, saya bagi salam lagi sekali lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again, lagi sekali saya nak test mic. Kalau boleh dengar suara saya, buka mic, jawab salam saya. Waalaikumsalam. Alright. Thank you, Aiman. Waalaikumsalam. Thank you, Anissa. Okay. Okay. So, terima kasih yang dah masuk Google Meet petang ni. Tak apalah, yang lain tu nanti diorang masuk lah. Link saya dah bagi kan dekat group. So, saya teruskan je. Taklimat petang ni, taklimat program DPM. So, nanti saya uploadkan recording ni dekat YouTube meme. Okay. Saya bagi taklimat ni, kalau siapa-siapa ada nak tanya apa-apa, tanya je, okay? Nak buka mic terus ke ataupun nak komen kat sebelah ke, tak ada masalah. Hari ni saya petang ini saya akan bagi taklimat memang fokus terus kepada program, okay? Program DPM. Sebab saya adalah ketua program untuk DPM. Okay, so boleh nampak dekat slide pertama ni, ini adalah taklimat untuk Diploma Pengajian Muamalat ambilan September 2023. Okay. Ambilan September 2023, which is you all ni lah. Okay, nama saya yang tu Puan Amira Hakimah binti Halimi. Tapi pelajar kat sini biasa panggil saya Madam Kim. Okay. So saya adalah ketua program bagi Diploma Pengajian Muamalat. Okay. Short formnya KP. Kalau macam you all dah dengar taklimat pagi tadi dengan dekan, lepas tu dengan taklimat siapa lagi semalam dengan pembiayaan, betul? So diorang ada sebut nanti tanya KP ke ataupun boleh jumpa dengan KP. KP tu ketua program. Which is untuk DPM dengan saya lah. Okay. Madam Kim. Yang DPM pula adalah short form untuk Diploma Pengajian Muamalat. Okay, so seperti yang you all dah dengar juga taklimat pagi tadi dengan Madam Aziati, Diploma Pengajian Muamalat ni adalah salah satu program under Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, okay, ataupun short form dia FPKI. Okay, so bawah tu email saya. Apa-apa hal nanti kalau ada apa-apa urusan, especially urusan-urusan rasmi, okay, boleh emailkan kepada saya ataupun saya akan email melalui alamat email saya yang ni lah. Okay, rasanya hari tu saya teringat Anissa pernah kan email saya berkenaan dengan dokumen. Okay. So, hari tu saya dah balas. Hopefully membantulah. Okay. So, saya cerita sikit mengenai DPM ni. Oh sorry, sebelum tu saya lupa. Saya lupa nak bagi tahu. Dalam Google Meet saya, tadi kan saya kata ada 3 orang kan. Ada 3 orang pelajar baru, Anissa, Syafiqah dengan Aiman. Ada lagi seorang kalau awak nampak kat situ nama Google Meet dia DPM 6A Ahmad Zakwan. Itu adalah saya saja jemput pelajar semester 6 Diploma Pengajian Muamalat DPM. Okay. Sekarang dia SEM 6. Dia baru habis exam. Betul Zakwan? Ada lagi ke exam? Dengar ke tak? Dah medium. Dah habis dah. Okay. So Zakwan ni SEM 6, dia baru habis exam dan dia dah mula bercuti. Sambil tu tunggu result semester 6 ni dan insyaAllah dia akan pergi praktikal SEM depan. Mula bulan Oktober nanti dia akan mulakan praktikal. Okay, selain daripada tu saja jugalah nak tunjuk dekat you all. Zakwan adalah MPP dekat KPB KL ni. Okay, which is nanti dia dah pergi praktikal, dah tamatlah kontrak dia sebagai MPP. Tapi sajalah saya nak tunjuk yang DPM pun ada peluang, pelajar DPM pun ada peluang untuk jadi MPP kalau you all nak jadi MPP. Alright. Okay, ada lagi yang lain-lain, ada juga saya nak jemput PC yang semester 3 tapi dia orang tengah exam pula sekarang ni. So tak dapatlah dia orang nak masuk. So tak apa, nanti minggu depan you all dah masuk hari Ahad ni kan, you all masuk secara fizikal. Nanti kita jumpa dengan PC-PC DPM yang lain. Okay. So thank you Zakwan sudi join kami sekejap petang ni. Okay. Alright.
So DPM mula diperkenalkan di KPB ni pada April 2015. Okay. April 2015, so dah lebih kurang 8 tahun dah diwujudkan. Okay, welcome Ayuni. Mana dia? Nanti bilang terus. Okay, welcome Ayuni. Alright. So tujuan penawaran diploma ini adalah untuk memberi pendedahan tentang kewangan Islam. Okay, so fokus untuk DPM ini adalah industri kewangan dan perbankan Islam. Itu area yang kita cuba susunkan fokus DPM. Okay, dekat sini. Okay, dan juga konsep pengurusan perniagaan yang berlandaskan prinsip Islam. Okay, so jangka masa pengajian program ni adalah selama 2,5 tahun. Okay, seperti Zakuan ni, dia dah 2 tahun dekat sini. You all ambilan September 2023. Zakuan ni ambilan ataupun intake September 2021. So dia dah 2 tahun, so dia tengah nak menunggu menghabiskan lagi setengah tahun which is untuk pergi praktikal. Okay, barulah dia tamat sebagai tamat pengajian lah dekat KPB ni. So you all pun sama 2 tahun setengah. So you all mula bulan ni September 2023. So you all akan tamat pada Januari 2026. Okay, Januari 2026 tu maksudnya you all dah tamat praktikal lah. Bulan terakhir tamat praktikal, tamat semester akhir adalah pada Januari 2026. Alright. Ini ni sama je semua diploma homegrown dalam KPB. Okay. Homegrown. Kalau you all dengar taklimat Suazah Rohayu semalam kan, timbalan akademik, timbalan CEO akademik semalam dia ada bagi tahu ada homegrown dekat KPB, ada homegrown, ada UiTM, ada professional. You all DPM ni adalah homegrown. Homegrown tu apa? Homegrown adalah program yang dibangunkan sendiri oleh KPB. From scratch kita hantar permohonan kepada MQA, kepada KPT nak bagi tahu yang KPB ada nak tubuhkan program. Salah satu program DPM. Itu masuk program homegrown. Kalau macam UiTM maksudnya kerjasama dengan UiTM. So ada juga pelajar-pelajar UiTM, dia ambil course UiTM tapi belajar di KPB. Itu masuk program UiTM. Ada juga professional, sama juga. Itu ada program lain macam contoh FIA SCCA, itu professional. Macam you all DPM ni homegrown. Okay. So mostly homegrown KPB ni 2,5 tahun. Okay, so seperti yang you all dah masuk dah pun, sekarang you all pun dah daftar. So semua yang masuk DPM ni, at least SPM dia 3 kepujian termasuk bahasa Melayu dan juga lulus matematik. So very minimal lah sebenarnya requirement untuk masuk DPM. Tapi kalau lagi tinggi keputusan SPM pun tak ada masalah untuk masuk sini. Alright. Okay. Okay, so seterusnya kelebihan pelajar DPM akan diberi pendedahan dan pengetahuan tentang konsep pengurusan perniagaan berlandaskan syariah Islam dan juga pendedahan mengenai perbankan dan sektor perbankan dan kewangan Islam. Okay, dan juga sektor pengurusan harta Islam. So you all juga akan didedahkan mengenai takaful, wakaf, wasiat dan hibah dan juga pelaburan. Okay. Boleh nampak tak slide saya ni? Okay. So seterusnya adalah mengenai subjek-subjek dalam DPM ni. Okay. So dalam selama 2,5 tahun you akan belajar kat sini, korang kena lengkapkan 91 jam pengajian. Okay, 91 jam pengajian. So selama semua 91 jam pengajian ni akan telah pun disusun lah untuk awak, untuk setiap SEM belajar subjek apa, berapa jam kredit untuk setiap SEM. Okay, macam mana jadual semua tu dah disusunkan untuk awak. Awak tinggal tengok je nanti subjek apa akan ambil SEM tu, tengok je nanti jadual awak macam mana, awak follow je jadual tu nanti. Okay, bukan susun sendiri, bukannya cari pensyarah sendiri ke, bukan. Kita dah susunkan siap-siap semua untuk pelajar. Okay, so total selama 2,5 tahun tu
you all akan melalui 2 semester pendek dan 5 semester panjang. Okay, macam yang SEM 1, you all ni nanti masuk intake September kan. September ni semester panjang. Semester panjang ni maksudnya dia 4 bulan satu semester. Kalau kalau semester pendek maksudnya 2 bulan satu semester. So kalau yang September adalah semester panjang. So nanti habis Januari tahun depan. Lepas tu sambung semester pendek Februari sehingga April tahun depan. Macam tu. Tu SEM panjang dan SEM pendek. Lepas tu sambung lagi April hingga Ogos adalah semester panjang. Okay, so total semua ada 7 semester. So semester ke-7 nanti you all akan pergi praktikal sama macam Zakuan ni. Zakuan pun dia dah SEM 6 sekarang, dah habis SEM 6. So tengah tunggu result, baru habis exam pun kan. Nak tunggu result, lepas tu nanti naik semester 7 dia akan pergi praktikal. Zakuan pergi kat mana praktikal awak nanti? Bulan 10 ni? Saya intern dekat Ampang. Ampang. Syarikat apa? Ikhlas. Oh ya, Ikhlas tu. Okay. Alright. So all the best nanti pergi praktikal dekat Ikhlas. Okay. So ini antara subjek-subjek you all akan ambil nanti. Ini saya senaraikan sebahagian lah teras pengkhususan. Okay, teras pengkhususan. So definitely kita akan belajar kewangan Islam. Okay. Macam mana ni konsep kewangan. Okay, macam mana nak terapkan elemen Islam dalam kewangan. Okay, so nanti kita akan belajar. Selain daripada itu, ada juga subjek matematik muamalat. Seperti mana, taklimat dekan pagi tadi. Madam Azati kan, ramai duk tanya matematik ada ke tidak. Untuk DPM ada matematik. DPM sahaja yang ada matematik, tapi macam saya kata pagi tadi, kacang je. Mudah je sebenarnya matematik muamalat ni. Especially matematik muamalat. Dia bukan matematik biasa. Macam matematik sekolah, bukan. Okay, dia mudah sebab sebabkan nama subjek pun matematik muamalat, maksudnya nak tengok macam mana pengiraan ataupun macam mana nak terapkan matematik dalam dunia muamalat. Ataupun nanti madam yang akan mengajar matematik muamalat ni Madam Farah Wahidah lah kebiasaannya. So Madam Farah akan tunjukkan juga muamalat ni bahagian mana yang ada gunakan matematik. Okay, sebab tak lari. Dah bila kita usik kewangan definitely akan nak ada terlibat juga dengan kira-kira sedikit. Tapi antara semua ada 27 subjek, satu ni sahaja yang memang fully kira-kira. Ada lagi satu lah pengurusan operasi, tapi itu pun like 50% lah kira-kira, yang lain teori. Okay, yang subjek lain semua definitely teori. Okay, baca. Alright. Selain daripada itu ada juga pengurusan wakaf. Okay, dan ada juga subjek konsep wasiat dan hibah, pengurusan takaful dan juga pemasaran dan keusahawanan Islam. Okay, kalau you all nampak dekat tik terakhir keusahawanan Islam tu kan, saya ada letak kat situ projek keusahawanan secara langsung. Maksudnya yang ini setiap subjek dia ada assignment masing-masing. Setiap saja ada kerja khusus masing-masing. Tapi untuk keusahawanan Islam memang kerja khususnya ataupun assignmentnya adalah you all berniaga. Cumanya tengoklah nanti bila dah masuk SEM 4 ke SEM 5 masa ambil keusahawanan ni nanti, bergantunglah kepada SEM 2 nanti, bergantung kepada pensyarah waktu itu juga nanti. Tengok sama ada you all buat perniagaan nanti tu secara fizikal ataupun perniagaan secara online. Itu bergantung kepada waktu you all ambil nanti. Macam hari tu kalau tak salah saya Zakuan buat projek jual tudung kalau saya tak salah ingat lah. Jual tudung, ada juga yang jual makanan, ada yang memang kalau makanan tu memang masak, waktu tu memang meriah lah. Semua duk promote dekat pesyarah beli projek masing-masing kan. Okay, so kat sini juga saya nak saya sambil tu macam nak bagi tahu juga, awak belajar dekat sini, mana-mana student pun lah, bukan DPM saja, mana-mana program pun dalam KPB, kita nak latih awak bukan sahaja pandai dalam kelas, tapi juga pandai urus diri di luar kelas. Okay, so salah satu cara adalah melalui program-program yang ada, melalui projek-projek yang ada, salah satunya melalui keusahawanan Islam ni.
Okay, macam mana you all nak berniaga, macam mana nak deal dengan customer, macam mana nak buat poster ke, nak buat iklan untuk iklankan you all punya produk nak jual tu ke, itu semua akan belajar. Okay, selama 2 tahun dekat sini nanti. Okay, alright. Dan macam saya sebut tadilah, semester terakhir nanti adalah semester untuk you all buat praktikal, ataupun kat sini kita panggil latihan industri LI7. Okay, praktikal kalau DPM, praktikal lah di mana-mana institusi-institusi kewangan Islam, bank-bank ke, syarikat-syarikat takaful ke, syarikat rohnu ke, apa lagi, syarikat-syarikat retirement macam KWSP ke, Pekeso ke, ataupun mana-mana syarikat-syarikat perniagaan Islam macam kalau Ikhlas ni dia syarikat perniagaan Islam lah, macam Zakuan akan pergi. Ada juga yang praktikal di kedai printing, tapi sebab dia boleh nak apply kan, sebab objektif untuk buat latihan industri ataupun praktikal adalah you apply kan apa yang you dah belajar selama 6 semester dalam KPB kan. So tempat pertama ataupun first step sebelum pergi kerja, applykan dulu di tempat praktikal. Okay, seperti yang you all akan pergi nanti masa semester 7. Alright. Okay, sekali lagi saya nak remind kalau sesiapa ada soalan boleh tanya komen ataupun boleh buka mic terus, tak ada masalah. Okay, seterusnya hasil pembelajaran program memahami dan menguasai ilmu pengurusan perniagaan berlandaskan prinsip syariah. Nanti you all akan belajar daripada semua ada 27 subjek semua tu. Definitely korang akan terapkan lah, korang akan serap lah segala ilmu yang berkaitan dengan perniagaan, yang berkaitan dengan perbankan, yang berkaitan dengan kewangan, tapi dalam landasan syariah, dalam landasan Islam. Okay, itu objektif utama jugalah penubuhan DPM ni, supaya pelajar-pelajar at the end of the pengajian at least boleh nampak apa elemen-elemen Islam yang you all kena jaga dalam you all berada dalam industri kewangan nanti. Okey. Menguasai kemahiran komunikasi dengan jelas untuk menjelas dan mengupas isu-isu pengurusan perniagaan Islam, berupaya bekerja secara berpasukan. Okey. Yang ni pun memang akan you all akan definitely akan bekerja secara berpasukan. Sebab kat sini saya nak bagi tahu juga setiap subjek, macam tadi kan saya dah bagi tahu kan, setiap subjek ada kerja khusus, ada assignment masing-masing. Setiap subjek ada assignment. Dan semua assignment tu definitely assignment berkumpulan. Mesti ada kumpulan punya lah. Okay. Bila berkumpulan, maksudnya you kena interact dengan kawan awak. You kena bagi kawan awak interact dengan awak untuk selesaikan assignment tu. So daripada assignment tu lah, hopefully kita mengharapkan you all boleh terapkan bekerja secara berkumpulan tu. Alright. Okay, dan dalam masa you all bekerja secara berkumpulan tersebut ataupun berpasukan tu, hopefully you all pun boleh mengamalkan nilai-nilai norma etika, adab dan profesionalism yang baik, terutama dalam pengurusan Islam, pengurusan perniagaan, kewangan, perbankan Islam. Okay. Alright, seterusnya menghayati keperluan belajar sepanjang hayat, berupaya mengaplikasi kemahiran keusahawanan sebagai nilai tambah dan juga berupaya mempamerkan ciri-ciri pengurus perniagaan dan pemimpin Islam yang matang dan mendepani cabaran ummah kontemporari. Okay, macam Zakuan ni daripada SEM 1 sampai SEM 6 banyak program dia terlibat, bukan sahaja program yang berkaitan dengan subjek tapi juga program di luar kelas. Macam Zakuan ni kalau tak salah saya dia kelab silat, awal kelab silat kan Zakuan kan? So kelab silat adalah salah satu kelab yang ada dalam KPB ni. Selain pagi tadi ada heboh kelab kembara pergi hiking, betul? Ada juga kelab apa lagi lah yang ada saya tak pasti. Tapi untuk DPM memang wajib semua satu kelab yang awak kena masuk. Seperti yang awal tadi saya ada tunjuk, ada gambar awal tadi kan, Muamalat Islamic Management. Muamalat Islamic Management adalah kelab di bawah program DPM. Macam DP dia ada kelab dia, Halal Generation ke Halal apa tak. Macam DPSU, Haji Umrah dia ada kelab dia, Human. Setiap program dia ada kelab program masing-masing. Kalau DPM, MIM.
Muamalat Islamic Management. So macam Zakwan, dia ahli kelab MIM, dia juga ahli ke pengerusi kelab silat. Selain daripada itu dia juga adalah MPP. Semua dia nak bulut. Mujur lah. Mujur lah disebabkan MPP ni tak boleh ambil jadi pengerusi kelab. Sebab MPP dia lain di bawah HEPA kan. So ada lagi lah. So banyak program yang you all boleh join. So tu yang saya kata tadi, bukan awak belajar bukan dalam kelas saja tapi juga belajar di luar kelas, especially dalam nak mengurus diri sendiri. Ajar diri sendiri macam mana nak interact dengan orang, macam mana nak berurusan, macam mana nak communicate dengan orang, dan awak communicate tu bukan di kalangan pelajar saja. Okay, awak communicate juga dengan saya, tapi bukan dengan saya seorang. Communicate dengan pensyarah lain. Awak nanti perlu communicate dengan HEPA, awak perlu communicate dengan kewangan. Okay, macam mana awak nak pergi communicate semua tempat ni? Boleh communicate melalui program-program yang awak akan join nanti. Okay. Selain daripada awak nak uruskan yuran awak ke, selain awak nak uruskan asrama ke, melalui program-program pun awak boleh ajar diri macam mana nak berurusan dengan orang. Okay. So rebut peluang. Okay. Dengan saya kata ni, rebut peluang untuk join program. Jangan lari daripada program. Okay. Sebab daripada program ni you all boleh kumpul pengalaman, boleh secara hard copy ni you all boleh kumpul sijil jugalah. Okay, and you all boleh masuk ke dalam resume you all nanti untuk bawa masa praktikal, bawa masa kerja nanti. Dulu masa saya belajar kat KPB, saya macam Zakwan lah, Zakwan banyak lah dia boleh cerita. Masa saya kat KPB saya MPP, masa kat KPB saya pengerusi kelab silat, saya ahli kelab MIM, saya join pergi lawatan ke Bank Negara Malaysia, Museum Art and Gallery, saya join lawatan pergi ke Bursa Malaysia. Zakwan ni memang banyak lah, kalau nak tengok resume dia mesti banyak lah dia punya penglibatan kan. So you all target untuk diri sendiri pun jadi pelajar yang aktif semasa belajar, supaya you all boleh bawa pengalaman-pengalaman ni nanti semasa you all nak mohon kerja kat mana-mana nanti. Okay? Jangan lepaskan peluang bila dah masuk ke tempat pengajian, institusi pengajian. Okay, ni lah dah lalang masuk ke tempat kerja kan. What's next selepas KPB? Selepas KPB you all boleh pergi mana-mana, bawa you all punya kelulusan DPM ni boleh bawa ke mana-mana, kerja ke mana-mana. Sebabnya daripada nama pun, Diploma Pengajian Muamalat, satu Malaysia dah kenal dah muamalat tu apa. Sebab dekat universiti-universiti lain pun ada juga muamalat, cuma level apa je lah kan. Macam kat KPB ada level diploma saja, dekat USIM ada level degree. Saya lupa pula nak kenalkan diri saya kan awal-awal tadi. Saya ni masa degree saya ambil muamalat. Sebab itulah saya jadi KP muamalat kat sini. Lepas tu saya ada master saya pun muamalat juga, cuma namanya Master in Islamic Banking and Finance, MIBF dekat UiTM. Degree saya muamalat dekat USIM. Okay. So you all boleh bawa. Macam baru ni minggu lepas kebetulan saya ada kontak dengan seorang alumni DPM, sajalah tanya kan dekat dia, awak ada buat apa sekarang, kerja ke, sama belajar ke? Dia kata alhamdulillah madam, saya baru je, kebetulan madam kontak saya ni, saya baru je diserap menjadi pekerja dekat bank CIMB ke bank Islam tapi bank lah. Tu alhamdulillah lah. Okay, daripada menggunakan diploma, menggunakan DPM, dia tak sama degree lagi tapi dah dapat lah kerja. Okay. So boleh, tak ada masalah pun DPM ni dekat sini. Alright. Ni antara jawatan-jawatan yang you all boleh pegang nanti. Kalau setakat marketing tu boleh sangat lah. Okay, marketing ke, customer service ke, boleh sangat. Okay. Salesman apa lagi. Alright. Ini jabatan. Okay. So habislah. Yang bosan, slide yang bosan-bosan ni dah habis. Kita masih pada gambar-gambar saja saya susunkan, saya kumpulkan alumni DPM. Ini alumni DPM. Okay, dalam gambar ni alumni DPM. Kalau you all tengok dekat dia punya, ini masih dalam konvo. Ni diorang pakai jubah konvo. Kalau DPM jubah konvo, strap atas ni color kuning, color gold kuning macam tu lah. Okay. So yang ini slide ni seterusnya ini yang bekerja-bekerja. Ini alumni-alumni yang bekerja.
Macam contoh ini alumni saya Nurul Hidayah, dia kerja dekat Al-Rajhi Bank, okay, sebagai corporate credit admin. Okay. Ini Rizal, ini pun dulu pelajar terbaik saya dulu. Okay, dekat kedai emas. Okay, kedai emas. Kenapa kedai emas? Tapi dekat kedai emas pun memerlukan seorang jurujual, betul? So macam saya terangkan awal tadi, DPM ni selain daripada sektor perbankan dan kewangan, sektor perniagaan Islam pun difokuskan. So you all boleh juga, selain daripada institusi-institusi kewangan, you all boleh juga pergi mana-mana syarikat yang ada ataupun yang nak mengamalkan nilai-nilai Islam. Okay. Tapi nak jadi sebagai apa? Jadilah sebagai dia punya marketer, dia punya pegawai pemasaran, boleh jadi sebagai dia punya jurujual, ataupun boleh jadi boleh duduk kat bahagian admin, boleh duduk kat bahagian operasi, boleh. Apatah lagi kalau dulu nak duduk bahagian kewangan, especially kalau you all ada basic account lah masa SPM. Dah sebut pasal account, saya lupa juga nak bagi tahu. Dalam DPM dekat sini tak ada subjek account. Okay, sebab kita bukan diploma accounting. Kita diploma pengajian muamalat. So subjek account tak ada, tapi ada subjek matematik, yang mana matematik tu kita ubah sikit supaya ada masukkan elemen matematik ke dalam muamalat dan masukkan elemen muamalat dalam matematik. Tapi subjek account tak ada Alright. Apa lagi? Siapa lagi? Yang ni dekat Bank Rakyat sebagai telekolektor. Yang ini Supermi sebagai operation assistant tu saya sebut tadilah. Kat bahagian admin boleh, kat bahagian operation boleh. Tak ada masalah. Yang ni financial data support. Okay. So yang tu, yang tadi semua yang selepas tamat DPM dia orang bekerja. Dia orang di offer kerja. Dalam tu ada juga pengalaman seorang alumni saya yang dia akan convo tahun, tak, dia baru convo tahun lepas. Ada seorang tu, Tini. Semasa dia praktikal, disebabkan cara kerja dia sangat elok. Masa praktikal lagi, baru sebulan praktikal you are praktikal 4 bulan. Tapi ada seorang pelajar DPM ni, baru sebulan praktikal dia dah di offer kerja dah. Okay. Tapi saya percaya dia buat kerja dengan baik itu pun adalah hasil daripada dia belajar di KPB selama 2 tahun sebelum dia pergi praktikal tu. Dia memang, kalau yang saya kenal dia dulu, memang dia selalu dan rajin tolong saya, rajin buat program, rajin jumpa saya. So that's why dia pandai buat kerja. Okay, sebab dia rajin. So that's why masa dia praktikal, baru sebulan praktikal dah di offer kerja dah. Sebab orang tu suka dengan cara kerja dia dan tak nak lepaskan dia. Okay. So yang ni yang seterusnya saya nak tunjuk yang sambung pengajian. Sambung pengajian, kalau you all selepas DPM ni, kalau rasa tak nak kerja lagi, you nak sambung lagi ke peringkat degree, boleh, tak ada masalah, dah ramai dah pun. Pelajar DPM dekat KPB ni sambung degree dekat macam-macam tempat. Okay, macam yang ni Syazwan, dia sambung degree perbankan Islam dekat UiTM. Okay. Ya, ini Syafiqah Adilina, ini pun dulu antara salah seorang pelajar terbaik DPM. Okay, dia sambung, dia sambung degree sama dengan saya ni. Tempat bersama saya, Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat. Inilah degree saya dan inilah universiti saya dulu di USIM. Ini dah lama dah saya minta di semester 2. Sekarang saya rasa dia dah tahun ketiga dah ni, kalau tak salah saya. Ataupun dia nak masuk semester 4 dah. Nak ambil dah kot degree dia sekarang ni. Okay, sebab ni kalau awak tengok pun DPM 0416. DPM 0416 ni maksudnya dia intake April 2016. So dia antara yang terawal lah ambil DPM. So saya rasa sekarang dia punya degree kat USIM pun dah tahun keempat dah lah kot, saya rasa. Okay, ini lagi seorang Hafsah, degree pentadbiran perniagaan. Dia bukannya sambung macam tadi muamalat, yang first tadi perbankan Islam, yang ni terus perniagaan yang tak ada kaitan dengan Islamic Islamic finance, dia yang tak ada kaitan dengan Islamic banking pun boleh juga nak ambil nanti waktu degree. Kod lah you rasa dah tak nak bahagian Islamic nanti masa degree, boleh, tak ada masalah. Okay, macam yang ni dia apply dekat UPSI. Dia belajar dekat UPSI. Okay. Ya, ini dia ambil Islamic Finance lah dekat Uni KL. Kalau yang awal tadi saya tunjuk IPTA kan, UiTM, USIM, UPSI, itu semua IPTA. So kalau yang kita IPTS, okay, KPB ni, kita ni IPTS. So nak sambung degree di IPTS pun boleh, definitely memang boleh lah.
nak sambung ke IPTA macam tadi, nak sambung ke UiTM, nak sambung ke UPSI, nak sambung ke USIM tadi pun boleh, tak ada masalah. Okay, macam ini dekat Uni KL. Ada juga dekat KPTM pun ada. Alamak, saya tak letak pula gambar dia. Tapi ada juga dekat KPTM pun ada. Kat mana lagi IPTA lain lah. Tapi yang banyak saya dengar Uni KL dengan KPTM lah. Memang ada degree muamalat. Okay, IPTS. Okay, yang seterusnya pula, ni lah dia Syafiqah Adlina ni. Yang belajar degree muamalat dekat USIM tadi. Yang ni Yusof. Ni dua pelajar yang dapat anugerah semasa Konvo 13. Tahun 2019. Okay. Saya lupa pula nak update gambar baru, gambar Konvo yang baru. Tak apalah, nanti boleh tengok dekat IG ya. Okay, yang ni seterusnya adalah yang bekerja sambil belajar degree lah. Dah habis DPM, dia sambung kerja pula, dia dapat kerja. So semasa dia kerja tu dia nak sambung belajar pun ada juga. So ni selepas tamat DPM dia sambung sarjana muamalat dekat UiTM, sambil tu dia bekerja di Masjid College Islam Malaya. Sambil dia kerja dekat Masjid College Islam Malaya ni, dia ambil degree muamalat dekat UiTM pun ada juga. Dan ada lagi seorang, yang ini pun sama, Syafiq, salah seorang pelajar terbaik saya dulu. Sama juga dia sambung degree muamalat, sambil tu dia belajar, dia bekerja dekat Latex Secretarial ni juga. Saya rasa bahagian finance, kalau tak salah saya lah. Okay. Alright. So itulah dia. Sebahagian lah alumni tu saya tak update tu. Alumni yang selepas habis, yang berjaya tamatkan pengajian DPM dekat KPB, lepas tu sambung, ada yang sambung degree, ada yang terus bekerja, ada yang bekerja dan sambung degree dalam masa yang sama. So jangan takut, okay, jangan takut dengan DPM dekat sini dan usaha sehingga habis. Seperti mana Zakuan yang ada SEM 6 sekarang ni. Kan? Okay. So ini saja saya nak tunjuk antara social media DPM yang ada. Macam saya sebut tadi, kalau DPM, pelajar DPM wajib, ataupun dia bukan wajib lah, dia macam secara automatik memang ahli kelab muamalat Islamic Management. Okay, ataupun short formnya kita panggil MIM. Kalau program you all ni program pengajian DPM, kelab apa kalau kelab DPM? Kelab MIM. Okay, so jangan confuse kat situ. Kelab MIM, program pengajian DPM. Okay. So you all boleh tengok YouTube kami, IG dan juga Facebook lah yang ada. TikTok tak buka lagi. Tengoklah nanti. Tata you all ke? Nisa ke, Syafiqah ke, tolong buka TikTok meme nanti ke? Kita tengoklah macam ni Okay. Cuma nak tengoklah siapa nak jadi content creator meme pula nanti. Okay. Apa lagi? So ini pelajar-pelajar DPM, kalau nampak ni baju corporate warna hitam oranye ni baju corporate yang kedua kot. Yang latest baju corporate warna putih oranye. Tapi tema warna untuk DPM, untuk meme, tema warna kita adalah oranye. Tu saya sengajalah pakai tudung oranye hari ni. Okay. Ini masa kami buat ada program di tabung haji, kalau tak salah saya lah waktu ni. Masa ni kami ada program di tabung haji, ada program kesawanan. Okay. Ada lagi tak slide? Okay, so ini YouTube. Boleh cari, boleh search dekat YouTube nanti. Muamalat Islamic Management KPB KL. Okay, boleh tengoklah video-video dalam tu. Kebanyakan juga video yang saya masukkan dekat YouTube meme, bukan saya, AJK saya lah, which is pelajar DPM juga. Ada tolong masukkan dalam YouTube meme tu adalah kadang-kadang tu ada juga assignment. Macam tadi kan saya katakan setiap subjek ada assignment masing-masing. Ada kerja khusus yang you all buat secara berpasukan, ada kumpulan assignment masing-masing. Salah satu kerja selain daripada buat modul ke, okay, salah satu kerja yang diminta untuk buat adalah buat video. Okay, so itulah saya gunakan juga YouTube meme itu untuk kumpulkan video-video assignment ataupun video projek pelajar-pelajar DPM. Okay.
So boleh tengoklah dalam tu. Sekejap, boleh tak saya buka. Mana dia? Okay. Saya sharekan lah. Okay. So ini YouTube. So ini sajalah. Ni video yang kami pergi lawatan Museum Bank Negara. Ni semua assignment. Suku property investment ni semua pelajar. Masa diorang semester 5, semester 6 buat assignment. Macam nak see on. Buat assignment, buat video. Okay, macam zaman you all ni dah tak asing lagi dah dengan teknologi, tak asing lagi dah dalam buat video. Ni semua kerja-kerja pelajar. Okay, you all boleh buka nanti, boleh tengok. Alright? Okay. Ini Facebook. Okay, dan juga IG. Nanti boleh tengoklah, boleh follow, boleh subscribe. Okay. And boleh tengok-tengok lah. Alright. So habislah, tamatlah taklimat saya petang ni. Berkenaan dengan DPM. Fokus kepada DPM. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tahu ke? Ataupun ada siapa-siapa nak tanya ke Abang Zakwan ni ke? Kalau tak salah saya, Abang Zakwan ni dah taken dah. Bukan hidung. Okay. Alright. So Zakwan ada apa-apa ke nak cakap dengan adik-adik ni? Semester 1 ni. Awak ingat lagi tak dulu awak terlibat dengan saya? Assalamualaikum. Untuk adik-adik semester pertama, saya rasa korang dah bersedia kot dengan alam diploma ni. Rasa korang patut bersedia lah. Sebab kalau siapa yang, mesti korang ada yang main TikTok kan. Kalau korang nampak dekat TikTok banyak ada konten-konten pasal orang masuk U, orang sambung belajar. So apa-apa yang korang jumpa kat TikTok tu, betul lah tu. Korang kena pandai manage masa, korang kena pandai manage kehidupan korang sendiri, dah pandai berdikari. So jangan terlalu manja sangat lah dekat diploma ni. Okay, itu je kot. Alright, thank you Zakwan. Okay Zakwan, thank you sudi luangkan masa dengan kami petang ni. Okay. So yang lain ada soalan ke nak tanya? Kalau tak ada kita boleh tamatkan. Tapi kalau ada saya tunggu. Kalau you all ada nak tanya apa-apa. Saya lupa pula nak pasal kehadiran. Tak ada pula sesiapa suruh saya ambil kehadiran. Tapi kalau nak tengok kehadiran ni ada berapa orang je kan? 4 orang je. Ni Haziq, siapa lagi tadi tu? Tak masuk pun. Okay, Anissa, Syafiqah, Ayuni, Aiman, ada apa-apa nak tanya? Hari Ahad. Aiman nak tanya ke? Tiada. Oh, tiada. Okay. Okay, hari Ahad ni saya datang. Nanti boleh cari saya, boleh jumpa saya kalau ada nak tanya apa-apa lagi ataupun saja-saja nak jumpa ke, nak cakap, "Hai madam, saya Anissa, saya Syafiqah, saya Ani, saya Aiman." Boleh datang jumpa saya hari Ahad ni. Hari Ahad ni kita jumpa dekat KPB, dekat Dewan Kuliah 1 nanti. Okay, so kalau tak ada, kita boleh tamatkan kita punya Google Meet petang ni. Kalau tiba-tiba bila-bila masa ada teringat nak tanya apa-apa, tanya dalam grup Telegram tu nanti. Kalau PM saya pun boleh. Kalau benda tu benda yang bukan personal, saya akan jawab dekat grup. Okay, kalau personal saya jawab personal lah. Okay, apa-apa hal boleh Telegram saya. Boleh call saya juga dekat Telegram tu. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan. Boleh tak kalau saya nak minta semua buka kamera, kita ambil gambar satu sebagai kenangan? Kenangan taklimat pertama ni. Perjumpaan pertama kita ni. Boleh buka kamera satu. Saya nak ambil gambar. Kemas-kemas sikit. Lah, Nabil ada ke? Bunyilah. Member malu-malu madam. Yang tu seorang baju, yang baju coklat tu lah Zakwan. Baju merah tu Nabil, dia tu ketua lah, ketua untuk meme ni. Okay, mana Anissa, Syafiqah, Ayuni, Aiman? Boleh buka kamera sekejap?
Syafiqah, Ayuni, Aiman. Okay. Tengah tunggu Aiman dengan Ayuni kejap. Sekejap saya nak guna yang mana boleh pun. Saya mencari gambar nak jadi kita punya background. Guna gambar mana ya? Tak ada ke? Alamak, ni ada orang pula. Tadi pun ada orang. Tak ada Tak apalah. Syafiqah buka sekejap. Ayuni dengan Aiman tak ada. Okay. So saya screenshot ni, saya nak screenshot. Zakwan, Nabil, get ready. Okay, 1, 2, 3. Kejap. Okay. Sekejap, lagi sekali. Freestyle. 1, 2, 3. Okay. Sekejap, saya tengok ada tak. Ambil screenshot, tiba tak ada. Okay, ada. Okay. So, itu saja untuk hari ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Okay, thank you Zakwan, Nabil. Terima kasih, madam. Sama. Okay, thank you, madam. Welcome. Alamak. Kesepakanan ni. Why? Stop recording.